Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, seperti yang cikgu janjikan, ni kelas kedua untuk topik Malayan Unit. Kelas kedua ni cikgu akan bincangkan perkara yang keempat dan kelima. Perkara keempat ialah reaksi terhadap Malayan dan perkara kelima adalah mengenai cara penentangan yang digunakan oleh majoriti orang Melayu bagi menentang Malayan Unit. Okey, untuk pengetahuan kamu pelajar, reaksi Malayan ini terbahagi kepada dua. Reaksi ni maksudnya tindak balas, okey, ataupun maklum balas terhadap Malayan. Adakah penduduk Tanah Melayu ni setuju ataupun tidak dengan pentadbiran yang dicadangkan oleh British dan yang akan diperkenalkan oleh British pada 1 April 1946 itu. Okey, bila British memperkenalkan Malayan dan menjelaskan kepada tentang ciri-ciri Malayan, maka wujudlah dua golongan, wujudlah dua reaksi, iaitu golongan yang menentang dan golongan yang menyokong. Okey, muncul golongan yang menentang dan golongan yang menyokong. Okey, untuk bahagian ni kamu perlu mengetahui dengan jelas siapa yang menentang pentadbiran Malayan dan siapa yang menyokong, dan apakah sebab mereka menentang dan apakah sebab mereka menyokong pentadbiran Malayan Union. Kamu tahu bahawa Malayan ini adalah satu pentadbiran yang membunuh negara dan bangsa Melayu, menafikan kuasa orang Melayu sebagai pentadbir utama ataupun penduduk asal Tanah Melayu. Maka kebanyakan orang Melayu, secara majoritinya kebanyakan orang Melayu menentang Malayan Union. So yang menentang Malayan ini adalah orang Melayu, kebanyakannya orang Melayu. So kamu kena tahu apa sebab orang Melayu menentang Malayan ini. Ada sebab dia. Okay, kita tengok sebab. Okay. Sebab yang pertama, kenapa orang Melayu menentang Malayan Union? Sebab Malayan Union ini, okay, menafikan, menghilangkan kuasa raja-raja dan pembesar Melayu. Okay, menyingkirkan atau menghilangkan atau menjejaskan, menghilangkan kuasa sultan. Okay. Kenapa orang Melayu sangat marah apabila kuasa sultan sebagai ketua kepada negeri-negeri Melayu dinafikan haknya? Sebab dalam Malayan, sultan hanya berkuasa menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya berperanan untuk membincangkan hal berkaitan agama dan adat orang Melayu. Hak sultan sebagai pentadbir negeri, hak sultan sebagai peneraja utama negeri-negeri Melayu hilang dan dinafikan oleh British. Maka atas dasar inilah orang Melayu menentang Malayan Union. Kenapa orang Melayu marah? Kerana bagi orang Melayu, sultan adalah lambang ketuanan Melayu. Okey? Sultan adalah lambang ketuanan Melayu dan negeri-negeri Melayu. Kamu ingat, kamu belajar bab 3 tingkatan 5. Okey, mengenai sejarah pembinaan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu atau kerajaan Melayu dahulu wujud disebabkan adanya sultan. Sultan akan memberi perlindungan politik dan menjamin keselamatan orang Melayu. Dan sebagai timbal balas, orang Melayu perlu memberi sepenuh kesetiaan, taat setia yang tidak berbelah bagi kepada sultan. Okey, maka sultan dianggap lambang ketuanan negeri Melayu. Tanpa sultan tidak wujudlah orang Melayu atau tidak wujudlah kerajaan Melayu. Atas dasar itulah orang Melayu menentang Malayan. Sebab sultan dianggap lambang ketuanan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu seharusnya diketuai oleh sultan. Okey, diwarisi, benda ni dah diwarisi sejak zaman dahulu. Dan tiba-tiba bila dalam Malayan British menafikan kuasa sultan, maka ini menjejaskan kuasa sultan dalam pentadbiran negeri Melayu. Sultan tidak lagi berhak mengawal pentadbiran negeri Melayu. Padahal kerajaan Melayu dulu wujud disebabkan adanya sultan. Atas dasar inilah orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, kerana sultan adalah lambang ketuanan Melayu dan orang Melayu sangat taat dan setia kepada sultan. Orang Melayu taat kepada sultan. Okey, sebab yang kedua, kenapa orang Melayu menentang Malayan? Sebab yang kedua kerana tamadun Melayu terhakis. Okey, tamadun Melayu terhakis. Kenapakah dikatakan Malayan Union menyebabkan tamadun Melayu terhakis?
Kerana apabila British memperkenalkan Malayan Union, British menafikan hak orang Melayu. British menyamatarafkan orang Melayu dengan imigran Cina dan India. Apa perasaan orang Melayu itu? Umpama jika kita tengok sekarang, mahukah kita sebagai rakyat Malaysia disamatarafkan dengan pelarian atau pendatang Rohingya? Mahukah kita disamakan dengan golongan parti seperti parti daripada Myanmar, dari Vietnam, dari Indonesia? Mahukah kita disamatarafkan dengan golongan pendatang yang datang bekerja di negara kita sekarang? Tentu kita tidak mahu, betul? So, itulah perasaan yang sama yang dirasai oleh orang Melayu dahulu apabila mereka disamatarafkan dengan imigran Cina dan India. Yang ketiga itu hanyalah buruh-buruh yang dibawa masuk oleh British untuk bekerja dalam sektor perladangan getah dan perlombongan biji timah. Apabila orang Melayu hilang hak istimewa sebagai penduduk asal, apabila orang Melayu disamatarafkan dengan imigran, maka menyebabkan tamadun Melayu, bangsa Melayu ini terhakis. Okey? Tamadun Melayu terhakis kerana orang Melayu disamataraf. Orang Melayu disamataraf dengan imigran. Okey, yang kedua yang menyebabkan orang Melayu marah kerana hilangnya hak istimewa sebagai penduduk asal. Hilang hak istimewa. Terutama sebab dalam Melayu Union, British mencadangkan bahawa bahasa utama adalah bahasa Inggeris. Kemudian pentadbir utama adalah pegawai British. Maka dah tentu orang Melayu hilang hak istimewa sebagai penduduk asal, sebagai pentadbir awal di negeri-negeri di tanah Melayu. Maka disebabkan inilah orang Melayu bangkit untuk menentang Melayu Union kerana menganggap Melayu Union membunuh negara dan bangsa Melayu. Okey, sebab yang ketiga, kenapa orang Melayu menentang Melayu Union? Kerana kerakyatan yang longgar. Okey, British mengatakan bahawa dalam Melayu Union kerakyatan adalah longgar mengikut prinsip jus soli, bermaksud golongan imigran Cina dan India yang telah ada di tanah Melayu, yang telah dibawa masuk oleh British beratus ribu itu secara automatik menjadi rakyat tanah Melayu. Dan kenapa orang Melayu marah? Kenapa kerakyatan yang longgar ini menyebabkan orang Melayu rasa tercabar? Kerana kerakyatan yang longgar ini menyebabkan berlakunya kedatangan golongan imigran tanpa dikawal. Okey, berlakunya kedatangan imigran secara tanpa terkawal. Okey. Dan kenapa orang Melayu risau kalau golongan imigran ini datang secara beramai-ramai? Sebab akan menggugat penguasaan ekonomi. Sebab golongan imigran yang dibawa oleh British dari China atau India ini dah tentu-tentu mereka akan menguasai ekonomi di dalam sektor ekonomi dagangan yang diperkenalkan oleh British. Maka orang Melayu hilang hak, hilang peluang untuk berjaya atau turut sama dalam ekonomi dagangan British. Malah British tidak pernah menjemput orang Melayu untuk terlibat dalam aktiviti perlombongan biji timah ataupun perladangan getah. Maka kedatangan imigran secara beramai-ramai yang membolehkan mereka menjadi rakyat tanah Melayu secara jus soli ini akan menutup peluang ekonomi bagi orang Melayu. Okey, akan menutup peluang ekonomi. Macam kamu tengok kat negara kita hari tu, apabila ada rakyat negara kita yang memilih-milih kerja, maka kamu tengok contoh di Pasar Borong Selayang. Sektor pekerjaan golongan buruh dipenuhi oleh golongan pendatang Rohingya. Dan kita tak ada peluang untuk bekerja. Kenapa ni berlaku? Sebab pertama, kerana sikap kita yang memilih kerja. Yang kedua, apabila golongan imigran menguasai sektor ekonomi peringkat buruh, maka dah tentu-tentu rakyat negara kita akan hilang peluang ekonomi di peringkat golongan bawahan itu. Okey, kamu sedar betapa jika sesebuah negara membenarkan kedatangan imigran tanpa terkawal, maka imigran itu sendiri akan menguasai ekonomi secara perlahan-lahan. Okey. Yang keempat, kenapa orang Melayu marah atau menentang Melayu ni? Yang keempat, cikgu letak kat sini, sambung ke atas ni.
Okay. Yang keempat, kerana tindakan Sir Harold McMichael. Okay. Siapa itu Sir Harold McMichael? Tindakan Sir Harold McMichael. Okay. Sir Harold McMichael adalah seorang pegawai British yang ditugaskan oleh British untuk berjumpa dengan sultan-sultan bagi mendapatkan tanda tangan, bagi menyatakan bahawa sultan bersetuju untuk membentuk milenium di negeri-negeri Melayu. Bila Sir Harold McMichael ditugaskan oleh British untuk berjumpa dengan Sultan, Sir Harold McMichael adalah seorang pegawai British yang tidak faham bahasa Melayu dan tidak memahami adat resam Melayu. Ketika beliau berjumpa dengan Sultan, Sir Harold McMichael menggunakan unsur tipu muslihat, okay, menggunakan unsur secara ugutan, okay, dan tidak memberi masa kepada Sultan untuk berfikir adakah milenium itu baik ataupun buruk kepada orang Melayu. Maka apabila Sir Harold McMichael berjumpa Sultan tanpa protokol, tanpa hormat, menipu Sultan, mengugut Sultan, tidak memberi masa yang cukup kepada Sultan untuk berfikir, maka tindakan dialah yang menyebabkan orang Melayu marah. Kamu faham kan, kalau orang Melayu nak berjumpa dengan Sultan, even sekarang kalau kita nak jumpa dengan yang di Pertuan Agong atau sultan dari negeri-negeri lain, penuh dengan adab dan protokol. Kita bukan secara sembrono pergi berjumpa dengan yang di Pertuan Agong ataupun sultan. Tetapi bila Sir Harold McMichael ini yang menipu, mengugut dan tidak memberi masa yang cukup kepada sultan untuk berfikir, maka tindakan dia ini membangkitkan kemarahan orang Melayu kerana tiada adab sebagai seorang pegawai British berjumpa dengan sultan. Okay, inilah 4 sebab kenapa orang Melayu secara bersungguh-sungguh menentang Malayan Union. Okey, kita tengok pula golongan yang menyokong. Siapakah golongan yang menyokong Malayan Union? Golongan yang menyokong Malayan Union, yang pertama adalah golongan Melayu Radikal. Okey, siapa golongan Melayu Radikal ni? Okey, golongan Melayu Radikal ni dia ada terbagi kepada 2. Pertama, golongan Melayu Radikal ni adalah golongan orang Melayu yang berpendidikan. Dan mereka setelah mendapat peluang pendidikan menjadi golongan intelektual Melayu, mereka mula menolak peranan sultan. Mereka menolak sistem feudal. Sebab pada anggapan mereka, sultan dan pembesar Melayu tidak pernah berusaha untuk memajukan orang Melayu. Jadi apabila mereka menolak sistem feudal, mereka ini dikenali sebagai golongan Melayu Radikal. Padahal golongan Melayu Radikal ni ada di antara mereka adalah golongan intelektual Melayu. Contohnya seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi adalah salah seorang pemimpin gerakan Islah lulusan daripada negara Timur Tengah. Okey, satu lagi golongan radikal Melayu adalah golongan orang Melayu yang dipengaruhi oleh ideologi komunis dalam berjuang untuk membebaskan negara dari British. Okay. Golongan Melayu ini mereka juga adalah golongan orang Melayu intelektual yang mereka dipengaruhi oleh komunis. Dalam erti kata mereka nak berjuang, nak halau keluar British keluar dari tanah Melayu, tetapi mereka bekerjasama dengan komunis. Maka mereka ini dianggap golongan Melayu radikal. Okay. Contoh golongan Melayu radikal ni adalah pertubuhan seperti PKMM, Api Awas. Ini pertubuhan-pertubuhan yang dianggap golongan anti-sultan atau golongan yang anti-British. Okey, dianggap Melayu radikal. Golongan kedua yang menyokong Melayu ni adalah golongan orang dagang. Okey, golongan orang dagang. Orang dagang ni siapa? Orang dagang ni adalah tauke-tauke saudagar-saudagar Cina yang telah datang ke negara kita sejak pengasasan Melaka oleh para miswara. Mereka telah melahirkan zurat-zurat keturunan, merupakan pedagang-pedagang, tetapi sejak dari pembukaan Melaka, mereka telah datang dan melahirkan zurat keturunan. Mereka tidak pernah diberi hak untuk menjadi rakyat tanah Melayu. Mereka tidak pernah bergelar rakyat tanah Melayu yang sah. Sebab itulah golongan orang dagang ini menyokong Malayan Union. So kita tengok kenapa dua golongan ini menyokong Malayan Union. Golongan Melayu radikal ini menyokong Malayan Union kerana dasar penyatuan agama Islam.
penyatuan agama. Bagi mereka, bila 11 negeri Melayu digabungkan, disatukan, memudahkan pelaksanaan agama Islam bagi setiap negeri-negeri di tanah Melayu. Yang kedua, mereka menyokong kerana mereka yakin dengan British. Okay? Mereka yakin bahawa British mampu memajukan tanah Melayu sebab mereka menolak sistem feudal. Mereka menolak sistem raja-raja. Mereka tidak yakin yang raja-raja dan pembesar mampu memajukan tanah Melayu. Mereka lebih yakin bahawa pentadbiran British lah akan memajukan tanah Melayu. That's why mereka sokong Malayan Union. Yang ketiga, mereka percaya dengan janji British. Mereka percaya dengan janji British. Mereka percaya bahawa British akan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu jika penduduk tanah Melayu dah tahu cara mentadbir negeri. Maka bila mereka yakin dengan janji British, mereka sokong Malayan Union walaupun mereka adalah golongan orang Melayu. Okey, sementara orang dagang ini pula menyokong Malayan Union kerana kerakyatan yang longgar. Kerakyatan yang longgar memudahkan golongan orang dagang, memudahkan golongan pedagang-pedagang yang telah datang sejak dulu ini mengecapi hidup sebagai rakyat tanah Melayu yang sah. Inilah sebab dua golongan itu, golongan ini iaitu golongan Melayu radikal dan golongan orang dagang menyokong Melayu Union walaupun secara majoritinya orang Melayu menentang Malayan Union. Okey. Bila orang Melayu menentang Malayan Union, apakah cara yang dibuat oleh orang Melayu bagi menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union? Okey. So untuk terangkan cara ni, perkara kelima perkara keempat, reaksi golongan menentang, golongan menyokong, sebab apa? Okey, perkara kelima sekarang adalah cara penentangan. So cikgu kena padamkan bahagian ni dulu. Padam Okay. Apabila orang Melayu menentang secara bersungguh-sungguh Malayan, apakah cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union? Cara yang pertama, bagaimana orang Melayu buat? Cara yang pertama, orang Melayu menghantar surat bantahan. Mereka hantar surat bantahan kepada pejabat tanah jajahan British di London menyatakan bahawa secara majoriti orang Melayu tidak bersetuju dan menentang secara bersungguh-sungguh pelaksanaan Malayan Union. Cara yang kedua, orang Melayu telah menubuhkan persatuan-persatuan Melayu. Menubuhkan persatuan-persatuan Melayu. Siapa yang menyeru agar orang Melayu menubuhkan persatuan-persatuan Melayu ini? Datuk Ong Jaafar sebagai seorang intelektual Melayu kelahiran sekolah Inggeris. Datuk Ong Jaafar menyeru agar orang Melayu dari setiap negeri bersatu. Dan untuk menyatukan orang Melayu, maka setiap negeri perlu menubuhkan persatuan-persatuan Melayu. Contohnya, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Johor. Kamu ambillah salah satu contoh, untuk menyatu padukan orang Melayu, untuk menghimpunkan orang Melayu dalam sebuah organisasi, maka Persatuan Melayu Negeri itu ditubuhkan. Kemudian cara yang seterusnya, bagaimana orang Melayu menentang Malayan Union? Dengan cara ni, cara kedua. Cara pertama, orang Melayu telah menulis di dalam akhbar. Menulis di dalam akhbar. Ada 3 akhbar yang mengandungi tulisan agar orang Melayu bersatu, agar orang Melayu bangkit dan sedar tentang keburukan Malayan Union. Antara akhbar yang memaparkan tentang menggerakkan hati orang Melayu untuk menentang Malayan Union adalah akhbar Utusan Melayu, akhbar Majlis. Di mana golongan wartawan atau penulis-penulis akhbar yang terdiri daripada golongan intelektual Melayu ini menyeru orang Melayu untuk bangkit, untuk sedar bahawa kita sedang dibunuh secara dibunuh dari segi
penyatuan bangsa itu. Kita di negara dan bangsa Melayu itu dibunuh melalui pengenalan Malayan Union. Maka dalam akhbar-akhbar inilah hasil-hasil tulisan golongan intelektual Melayu ditulis, dimasukkan, menyeru orang Melayu bersatu untuk menentang Malayan Union. Okey, selain daripada itu, orang Melayu telah melakukan demonstrasi secara aman. Okey, apa dia demonstrasi ni? Demonstrasi ni maksud dia berkumpul secara beramai-ramai, bawa spanduk. Dalam spanduk tu tulis kami orang Melayu tidak mahukan Melayu. Contoh demonstrasi secara aman tu maksud dia berkumpul secara aman, bawa spanduk, tidak berlaku sebarang tindakan secara radikal, tidak berlaku serangan, tidak berlaku kes pembunuhan. Maksud dia demonstrasi ni kumpulan orang Melayu berkumpul secara beramai-ramai, bawa spanduk untuk menunjukkan protes, untuk menunjukkan bahawa mereka tidak mahu menerima Malayan Union. Antara contoh demonstrasi aman tu, contohnya di Kelantan, 10,000 orang Melayu berkumpul di depan Istana Sultan Kelantan ketika Sir Harold MacMichael nak berjumpa dengan Sultan Kelantan. Begitu juga di Kedah, lebih kurang 50,000 orang Melayu berkumpul untuk menolak kedatangan Sir Harold MacMichael yang ingin datang berjumpa dengan Sultan Kedah. Bermaksud tu demonstrasi secara aman, tidak berlaku serangan, tidak berlaku penentangan secara radikal. Okey. Yang seterusnya, bagaimana orang Melayu menentang Melayu? Orang Melayu menganjurkan Kongres Melayu. Okey, Kongres Melayu. Kongres Melayu ni satu perhimpunan yang dihadiri oleh orang Melayu, tidak mengira umur, tidak mengira pangkat, tidak mengira jantina. Dalam Kongres Melayu tu semua orang Melayu, kanak-kanak, wanita, lelaki dewasa, pembesar, sultan, rakyat biasa berkumpul. Dan Kongres Melayu ni terbahagi kepada dua. Dalam Kongres Melayu yang pertama yang berlaku pada 1 hingga 4 Mac 1946, ketiga ini, perhimpunan kali pertama ini menyebabkan parti politik orang Melayu iaitu UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan. Hati-hati kadang-kadang dia tanya dekat sini. Okey, UMNO ditubuhkan dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa Kongres Melayu yang pertama yang dibuat pada awal bulan Mac 1946. Nampak awal bulan Mac. Sebab 1 April 1946 MU akan diperkenalkan. Maka 1 bulan awal sebelum tu orang Melayu dah berkumpul, dan dalam perhimpunan yang pertama ini UMNO ditubuhkan. UMNO adalah gabungan 41 buah persatuan Melayu, menunjukkan bahawa UMNO adalah parti politik Melayu yang ditubuhkan ketiga itu bertujuan untuk menyatukan orang Melayu bagi menentang Malayan Union. Okey. Kemudian Kongres Melayu yang kedua yang dibuat sehari sebelum Malayan Union diisytiharkan, iaitu pada 30 hingga 31 Mac 1946. Dalam Kongres Melayu yang kedua ini, orang Melayu diminta untuk melakukan pemulauan terhadap Hari Malayan Union. Okay. Ketiga itu orang Melayu diseru untuk memakai songkok berlilit kain putih. Kan bila lilit kain putih atau ikatan kain putih menunjukkan hari kematian, hari kesedihan. Maka that's why pada hari tersebut orang Melayu diseru untuk memakai songkok berlilit kain putih, menandakan bahawa jika Melayu dilaksanakan, maka itu seolah-olah hari kematian bagi orang Melayu, hari kematian bagi negara dan bangsa Melayu. Okey, selain itu juga pegawai-pegawai Melayu yang ditawarkan jawatan dalam pentadbiran Melayu diseru untuk meletakkan jawatan. Okey, so ini antara cara-cara yang dilakukan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Ada beberapa cara lagi, contohnya menjemput 2 wakil Parlimen British. Tetapi kalau kamu nak buat esei, tidak perlu untuk memorize terlalu banyak. Sekurang-kurangnya kamu ingatlah 5 cara bagaimana orang Melayu buat untuk menentang Malayan Union, dan penentangan secara bersungguh-sungguh dan secara tegas ini akhirnya membuahkan kejayaan apabila Malayan Union itu dibubarkan oleh British dan digantikan dengan pentadbiran yang lebih orang Melayu suka, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Okay, so habislah cikgu untuk kelas milenial, 2 kelas milenial, kelas pertama dan kelas kedua. Okay, kalau soalan kebat yang ditanya tentang milenial, biasanya kadang-kadang ditanya macam ni. Jika anda seorang pemimpin Melayu ketiga itu, apakah cara yang anda perlu gunakan untuk menunjukkan penentangan terhadap Malayan Unit? Sebab soalan tu tanya tentang jika anda pemimpin Melayu ketiga itu, maka apakah cara kamu boleh tiru ni? Sebab ni waktu tu. Okay? Ini adalah cara penentangan orang Melayu waktu tu menentang milenial. Maka kamu boleh copy balik cara yang patut kamu gunakan untuk menentang Malayan Unit. Okay? Kalau ditanya, jika anda adalah generasi masa depan dan negara anda sedang dijajah secara halus oleh pihak luar, apakah usaha anda untuk mempertahankan kedaulatan negara? Maka ini kamu kena jawab dalam konteks sekarang. Apa langkah yang kita perlu buat untuk mempertahankan negara, untuk menjaga kedaulatan negara? Yang pertama, perlu memastikan kestabilan politik. Bila politik kita stabil, sistem pentadbiran negara stabil, tidak berlaku huru-hara, tidak berlaku kekacauan politik, maka tidak ada negara luar yang berani untuk memporak-perandakan sistem politik Malaysia. Yang kedua, memilih pemimpin yang bijak. Sebab jika pemimpin itu bijak, berpandangan jauh, berkarisma, maka dia tahu bagaimana mentadbir negara dalam dunia, dalam peringkat antarabangsa, dalam peringkat global sekarang. Okay? So bermaksud pemimpin yang berpandangan jauh akan memastikan keamanan, kesejahteraan, kestabilan, kemajuan negara berada pada tahap yang teratas. Yang ketiga, perlu mewujudkan perpaduan yang hebat di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sebab tanpa perpaduan kaum, maka negara kita akan longgar dari segi hubungan sosial. Apabila hubungan sosial di kalangan rakyat longgar, maka negara kita tidak akan berdiri kukuh. Okey. Langkah yang keempat, kita perlu memastikan ekonomi negara berada pada tahap yang maju dan mantap. Jika ekonomi negara kita, jika negara kita berhutang banyak atau ekonomi berada dalam peringkat yang lemah, maka inilah salah satu kelemahan yang diintai oleh musuh luar untuk memerangkap kita dalam sistem politik yang tidak stabil. Sebab kelembapan ekonomi atau kemunduran ekonomi akan menyebabkan sesebuah negara itu jatuh dan diceroboh dari segi kedaulatannya. Okey, itu antara contoh jawapan. Okey kelas, terima kasih untuk kelas hari ini dan cikgu rasa kamu dapat belajar untuk milenial ni bagaimana untuk memastikan konteks soalan berkaitan milenial kamu boleh kuasai. Okey, ingat di pesan cikgu, milenial ni ada 5 perkara. Pertama, maksud, kedua, sebab pengenalan, ketiga, ciri-ciri, keempat, reaksi yang menyokong dan menentang sebab, kemudian yang terakhir, cara penentangan. Cikgu harap kamu faham dan semoga ilmu yang diberi ini dapat dimanfaatkan oleh kamu. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okay? Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.